Okey, saya akan share. Boleh kita teruskan Jangan terkejut pula tiba-tiba kena apa, bukan ceramah lah, perkongsian apa yang saya rasa dulu. Sebab saya pernah merasa. Okey, saya akan rujuk. Ini adalah Google Drive. Pelajar-pelajar saya dah bagi dah. Adalah contoh-contoh format disertasi opsi ini untuk teknikal. Ada rumusan APA, teknikal juga lah untuk bagian citation dalam rujukan. Ada buku analisis data SPSS untuk kuantitatif lah. Saya rujuk pada bagian deskriptor pengajian. Okay, deskriptor pengajian. Mula-mula saya akan tunjukkan, saya akan terangkan dulu setiap bab apa yang perlu ada. Kemudian saya akan, kalau contoh saya akan bagi tunjuk contoh lah. Deskriptor pengajian ini dikeluarkan oleh IPS UPSI untuk PhD, Master dan PhD dan Master lah. Master Mode A ke Mode B, Mode C semua terpakai. Okay, 2018. So yang ini boleh dapatkan dari IPS. So dia adalah syarat-syaratnya PhD macam mana, kriteria. Contoh macam jumlah patah perkataan dan sebagainya. Itu kemudian lah boleh rujuk kemudian. Setiap aspek ada ditekankan, daripada bab 1, bab 2, bab 3, semua ada. Kemudian saya akan terus pergi kepada bab 4. Okey, bab 4 ada dua lah, kuantitatif dan kualitatif. Saya pergi pada yang pertama dulu, bab 4, dapatan kajian. Okey. Okey, dalam bab 4 ini, okey, tajuknya dapatan kajian. Okey, dapatan kajian. Kuantitatif ni tak adalah dalam tesis, tak perlu. 4.1 pendahuluan. Pendahuluan ni hanya buat dalam satu perenggan saja, jelaskan apa yang kamu nak jelaskan dalam bab ini ataupun apa sub-sub topik yang terdapat dalam bab 4. Itu sahaja, satu perenggan pendahuluan. Okey, kemudian biasanya dalam bab 4 selepas pendahuluan kita akan jelaskan latar belakang responden. Okey. Latar belakang responden ataupun demografi responden. Okey. Kalau dia ada beberapa pandangan ni. Ada yang kata untuk maklumat demografi ataupun responden, ada yang kata buat di bahagian metodologi, bahagian sampel, populasi dan sampel. Tapi bila saya tengok tesis-tesis UPSI, kalau bahagian sampel tu ada, dia just umum, sikit je dia bagi tahu jumlah lokasi itu je. Tetapi untuk spesifik dari segi demografi dia, contoh macam umur, jantina, SES status, itu dilaporkan dalam bab 4. Kalau saya tengok standard UPSI lah. So, latar belakang responden berdasarkan instrumen kajian kamu lah, maklumat demografi responden ataupun partisipan. Masukkan yang berkaitan, yang perlu untuk keperluan kajian kamu. Kadang-kadang jangan letak semua. Kadang-kadang ada penilai akan tanya, kenapa letak ni, untuk apa? Tak guna pun dalam kajian kamu. Contoh saya bagi contoh untuk kandidat. Contoh dia nak tengok ni, contoh yang umum. Okey, contoh dia nak tengok tahap pencapaian matematik kanak-kanak berdasarkan jantina. Contoh. So kalau tengok demografi, kalau dia tengok keperluan kajian, dia nak tengok jantina. So dalam maklumat demografi responden perlu ada jantina. Sebab memang dia automatically memang dia nak direct ada demografi itu. So macam mana pula demografi yang lain? Macam umur, keluarga punya SES, status sosioekonomi pendapatan keluarga, tak akademik, itu perlu dilaporkan juga ke? Itu menjadi persoalan. Tanya balik pada diri, kamu guna tak data tu? Kalau guna, laporkan. Guna masa bila? Dalam bab mana? Kalau macam jantina tadi, ya kita guna untuk bab 4 nanti, sebab nak tengok perbezaan mengikut jantina. Yang lain-lain guna masa kat mana? Contoh ada kajian, ada pengkaji guna, dia nak guna benda-benda tu, demografi tu, dia nak bincangkan nanti dapatan dia dalam bab 5. Dia guna demografi tu, so dia masukkan dalam bab 4 sebagai sokongan. Dia akan tarik nanti kalau guna. Kalau tak guna langsung, is better tak perlu masukkan. Tapi nasihat saya, kalau boleh gunalah. Sebab dalam perbincangan nanti kita boleh, kalau saya lah, biar
biar ada, and then kita boleh tarik, kita boleh bincangkan. Kadang-kadang kita punya dapatan mungkin ada something yang perlu dibincangkan, perlu kaitkan dengan demografi, kita dah ada data dah. Okey. Okey, seterusnya lepas demografi, kalau ada soalan boleh soal terus sebab risau nanti terlajak, tak sempat. Okey, itu demografi. Nanti saya akan bagi tunjuk lah contoh. Biasanya kita dalam demografi ni biasa kita tunjukkan dalam bentuk jadual ataupun graf dan penerangan. Okey. Seterusnya ialah statistik. Dalam bab 4, selepas demografi kita kena laporkan kita punya dapatan kajian. Perlu ada bukti dan dapatan. Bukti tu maksudnya analisis data kita. Kalau kuantitatif punya analisis. Kualitatif punya analisis. Dan data. Kalau data kuantitatif mestilah data berbentuk nombor. Kalau kualitatif mestilah data dalam bentuk naratif, penceritaan, temu bual, data pemerhatian ataupun dokumen, ataupun ada yang guna mix method, guna dua-dua pun boleh. Dua-dua. Poinnya mesti ada analisis, ada data dan apa dapatan. Tiga benda ni perlu dilaporkan dalam dapatan kajian. Okey. Okey, 4.3. Ini pun saya tengok memang ada yang buat. Kalau saya tengok kajian-kajian lepas di UPSI, dia memang buat laporan. 4.3 satu topik dia statistik deskriptif. 4.4 statistik inferensi kalau yang kuantitatif lah dan rumusan. Tapi saya tak suka buat macam ini. Saya lebih suka kalau kamu buat ikut objektif ataupun persoalan kajian kamu. Dia punya subtopik 4.3 dan seterusnya. Contohlah, kalau kamu punya kajian ada 3 objektif. Contoh kajian mudah lah. Satu, contoh saya teringat kajian Pak Suhaitman. Dia MOTSI, dia simple dia punya kajian. Okey, contoh dia nak tengok pencapaian membaca kanak-kanak yang mengikut program awal kanak-kanak. Objektif pertama. Objektif kedua ataupun misalnya kajian kedua nak tengok pencapaian membaca kanak-kanak yang tak mengikuti program PKK. Objektif ketiga nak tengok perbezaan antara kanak-kanak yang mengikuti PKK dan tak mengikuti PKK. Itu saja objektifnya. So, kalau untuk laporan dapatan kajian 4.3, at least dia kena ada 3 subtopik untuk dapatan. 4.3, 4.4, 4.5. 4.3 ialah tentang dia punya kanak-kanak yang join PKK. So maksudnya ubah objektif atau persoalan kajian tu jadi subtopik, subtajuk dalam bab 4 ini. Jadi bab yang subtopik yang ketiga. Subtopik yang ketiga adalah objektif pertama, 4.3. Pencapaian membaca kanak-kanak yang mengikuti program PKK. Subtopik kedua, pencapaian kanak-kanak tidak mengikuti PKK. Subtopik yang ketiga untuk dapatan, perbezaan antara yang join PKK dengan tidak join PKK. Maksudnya ikut persoalan kajian supaya bila kamu buat senang, tally tak dengan objektif, mencapai tak objektif kajian, menjawab tak persoalan kajian. So satu objektif, satu dapatan, senang nak laporkan. Kalau macam di statistik deskriptif untuk objektif 1, objektif 2, objektif 3, inferensi pula objektif 1, objektif 2, tak nampak. Better kamu buat satu objektif, satu dapatan, di situlah ada deskriptif, di situlah ada inferensi. Sama juga kalau yang kualitatif. Objektif pertama apa dia? Untuk contoh dan sebagainya lah. Tengok contohlah melihat masalah dan sebagainya. Kat situ lah objektif pertama, kat situ lah ada data temu bual, situ ada pemerhatian, situ ada analisis dokumen, triangulate kat situ. Tapi dia adalah caranya untuk analisis. Untuk hari ini saya tak jelaskan cara analisis data itu kena sesi tak cukup masa. Hari ini saya nak fokus apa konten sahaja bagi setiap bab. Okey. Poinnya ialah kena ingat bab 4 pendahuluan, maklumat demografi ataupun responden, barulah ikut objektif. Kalau kamu ada 3 objektif, 3 lah satu topik dapatan tentang kamu punya objektif. Kalau 4, 4. Kalau 5, 5. Akhir sekali dah settle 4.5, terus
rumusan. Ini standard yang mudah lah. Perlu lengkap dan tengok dapatan kajian menjelaskan semua persoalan kajian ataupun objektif kajian. Dia akan kembali kepada persoalan kajian, terjawab ataupun tidak. Perlu lengkap dan tepat dalam bentuk jadual ataupun rajam berdasarkan format APA yang terkini. Okey, ada soalan setakat ini? Itu bab 4. Okey. Setiap dapatan, setiap objektif perlu ada analisis, perlu ada data dan perlu ada dapatan. Apa kamu punya dapatan kajian? Ada soalan? Doktor ada share screen ke? Oh, tak share screen Saya nampak muka doktor je, saya tak nampak pula. Ya, saya share screen. Yang lain nampak tak? Nampak doktor. Ada. Oh, saya seorang je lah. Ada. Kamu guna phone ke? Guna phone. Okey, doktor dah nampak dah. Ya. Tak apa, nanti dalam link video boleh nampak. Ada soalan lain? Ada soalan tak yang tak? Alhamdulillah, jelas doktor. Saya nak bagi contoh tesis. Tapi saya terlupa lah. Tesis UPSI boleh dapat online kan? Ratin, kamu pernah cari tak? Boleh. Macam dapat online. Boleh dapat. Macam mana nak dapat tu doktor? Ratin, boleh kamu share tak? Kamu boleh buat tak? Sekarang ni saya tak bawa laptop doktor. Oh, saya tengah di luar. Okey, tak apa. Saya bagi tunjuk. Saya share screen. Nanti Ratin tunjukkan pergi mana. Okey, saya buka dulu pustaka UPSI. Setelah ini paling penting, bila saya nampak pustaka UPSI ni pun dulu zaman saya tak ada. Sekarang ni boleh akses online full tesis. Boleh download tapi tak boleh copy paste lah. Tapi boleh rujuk. Okey, saya present pustaka UPSI dulu. Sebab saya lupa saya punya password. Kalau tak boleh saya tengok. Pustaka, okey. Boleh nampak? Ini pustaka UPSI. Boleh nampak? Nampak doktor. Okey. Okey, seterusnya pergi mana Ratin? Resource. Hello Ratin? Mana dah Ratin? Login doktor, login. Login? Saya punya login saya tak tahu dah saya punya password. Guna password saya dia boleh doktor. Okey, apa dia? Boleh email? Boleh. Dah login? Kejap, saya kena share yang bahagian login. Sebab dia pergi Windows line. Better kita cari contoh supaya boleh ni. Okey, login yang ini boleh? Terus Apa? M 2019 lupa dah. 1000 901. Okey, semua pun take note, pergi pustaka, lepas tu login, lepas tu password boleh, apa dia? 4365. Itu je. Login successful. Okay, so dah masuk login, and then pergi e-resource. Oh, sudah baru ni. Ya, sudah baru. Sudah baru nampak. Coba doktor di kolom search cari jurnal. Oh tak, saya dah nampak dah. Okay, nanti pergi e-resource ni. So dia pergi pula. Saya kena close ini. Title. Saya close ini, lepas tu saya kena pergi ke Windows line, dia pergi new tab. Dia pergi PTB exe yang ni. PTB EZ proxy, betul kan? Betul doktor. Okey, step yang pertama pergi login, pergi web utama pustaka UPSI. Saya kena dah masuk login, dia akan pergi ke bahagian e-resources. Lepas tu pergilah ke ini, akan muncul e-resources. Kamu pergi ke bahagian repositories, betul tak Ratin?
Betul doktor. Repositories. Bila pergi repositories, mana dia pergi dah? Kan? Betul. Lepas tu ni sepatutnya adalah kan? Ya, betul. Hai, tak muncul pun. Kenapa tak boleh? Sayanglah, biasa boleh dapat. Ya, boleh dapat. Kan full thesis. I don't know kenapa hari ini tak dapat. Tapi itulah tesisnya tak boleh di print, tak boleh di. Tapi boleh download kan? Tapi boleh download. Tak boleh print. Tak boleh. Tak boleh ke doktor? Tak boleh masuk. Click on when you browsing can When you borrow. Saya lah tak bagi tunjuk, tak boleh bagi tunjuk. Okey, tak apa. Saya bagi tunjuk apa yang saya ada lah. Saya ambil, don't worry, saya ada beberapa, saya nak bagi tunjuk contoh jugalah. Sekejap ya, saya kena ambil pen drive. Mana dah? Okey, ada dah. Ibu. Dah sudah. Okey. So ini tak boleh, tapi nanti next time boleh try lah. Tapi memang bahagian ni boleh dapat. Just type dia, lepas dapat buka repositories ni, just type dia punya nama ke, nama tajuk ke, apa ke, boleh masuk, boleh dapat. Cadangan saya boleh rujuk tesis-tesis lepas ni. Contohlah, kamu buat kajian kualitatif, kajian case ke apa benda ke, type lah kajian case ke apa ke, kamu akan dapat contoh-contoh kajian. So kamu boleh rujuk macam mana dia buat laporan. Tapi yang terkini lah, 2020, 5 tahun sebelum, supaya dia punya format tu yang terkini. Macam saya dulu, saya buat kajian, contoh peringkat master dulu, saya buat kajian tentang kuasa eksperimen. So sambil kita join bengkel dan sebagainya, saya dapatkanlah contoh-contoh kajian di UPSI yang buat eksperimen. Tapi bukan kita cari di UPSI tu, okey saya nak tesis eksperimen mana? Tak ada. Kita kena fikirlah. Kalau kajian eksperimen biasanya tajuknya tentang tajuk apa? Kesan, keberkesanan. So kita type lah kita punya keyword kesan, keberkesanan. Dapat. Sebab saya dulu 24 jam juga ada kalibri UPSI tu. Ada dari luar. Saya nak carilah kajian tinjauan, ada tak? Saya dah type apa kajian tinjauan, memanglah tak dapat. Kajian tinjauan tentang biasanya dia mula dengan tajuk persepsi, pandangan. Lepas tu PhD saya buat kajian tentang pembangunan dan kebolehgunaan. PhD saya ada 2 step. So takkan saya nak carilah kajian pembangunan yang guna ADI, model ADI, ada tak? Tak ada. So saya search je keywords pembangunan atau pembinaan. Saya dapatlah hampir 50 ke 70 kajian tentang pembangunan. Ada guna ADI, ada guna ASIO, ada guna ni dan sebagainya. So tengok niche kamu punya research dan kamu boleh tunjuk contoh. So bila saya tengok ni banyak data, banyak sumber ni, bila online ni senang. So bila masa kita ada masa free,
kita boleh buka. Tak perlu. Biar peringkat saya memang saya punya bahan artikel, jurnal dan sebagainya, memang ada satu folder ni. Memang saya panggil stok artikel. Bila ada masa je tapi stok artikel tu mula-mula banyak, lepas tu saya buat folder-folder lagi. Mana folder yang paling berkaitan, folder A. Sederhana B, yang tak berkaitan langsung mungkin saya lain-lain lah. Folder A tu memang itulah yang akan saya akan rujuk. Biar banyak dalam kita punya file. So bila-bila masa kita boleh buka. Sama juga dengan tesis. Banyak membantu saya ialah banyak baca tesis-tesis yang lebih kurang sama. Okey. Contoh saya nak bagi tunjuk yang peringkat master. Mana dah tadi? Contoh bab 4 dulu. Okey, ada dah. Bab 4. Ini tesis daripada student saya. Tak adalah lengkap, tapi bolehlah sebagai contoh saja. Bila sebagai contoh panduan, saya bukan perfectly, bukan semuanya betul. Okey. Okey, ini contoh bab 4 dapatan kajian, pengenalan. Bab ini membincangkan, ini contohlah. Satu perenggan pun cukup. Kemudian latar belakang demografi responden. Biasanya responden ni yang daripada saya punya pembacaan dan sebagainya, responden ni biasanya kita guna untuk kajian kuantitatif, berbentuk tinjauan, dia hanya bagi respon. Tapi kalau kualitatif, biasa orang guna partisipan. Kalau kualitatif, dia participate, dia terlibat secara langsung. Itu bezanya lah. Okey. Latar belakang responden, dia buat kuantitatif, 50 orang kanak-kanak di Sarawak. So inilah respondennya. Ini first mengikut jantina. Kena, biasanya untuk tesis kita buat penerangan dulu. Apa kandungan jadual. Jangan terbalik. Biasa kita belajar kat sekolah, saya ingat dulu, jadual dulu baru penerangan kat bawah. Tesis kita terangkan dulu, dan barulah ada jadual ataupun graf. Berapa orang, jantina berapa. Biasanya kekerapan dengan persen je lah, 50, 24, 26. Kemudian jenis taska. Simple saja untuk demografi. Swasta 50-50 lah. Etnik dah terangkan, jadual. Nikah ibu bapa. Itu bagian respon. Paling mudah bagian yang ini, tak ada masalah. Senang je. Okey. Ini objektif pertama dia, pencapaian kemahiran literasi awal kanak-kanak. Dia nak tengok. Saya tengok apa objektif. Kita tengok dulu objektif dia. Nak bagi tunjuk macam mana dia olah menjadi. Oh, ini bukan. Ini bab 4 je. Dia buat asing. Okey, tak apa, saya baca je dia punya objektif supaya boleh nampak apa perkaitan objektif dengan dapatan. Sebab nak capai objektif, nak menjawab persoalan. Okey, objektif ialah nak mengenal pasti. Okey, objektif pertama, mengenal pasti tak pencapaian kemahiran literasi awal berumur, kanak-kanak berumur 3+ tahun, 4 tahun dah. Lepas tu yang kedua, mengenal pasti hubungan antara etnik dengan pencapaian kemahiran literasi. Yang ketiga, mengenal pasti hubungan antara tahap pendidikan ibu bapa. Tengok. So, dia ada 3 objektif. Satu, nak tahu sebenarnya tajuk tesis dia hubungan hubungan antara front page. Hubungan antara pencapaian kemahiran literasi awal mengikut demografi kanak-kanak. Demografi kat sini ada 2. Satu ialah ibu bapa punya ni tadi.
akademik, satu etnik. So dalam demografi dia memang kena dilaporkan bapa, etnik mesti ada, dan pendidikan ibu bapa. Dia hanya guna satu instrumen saja sebab dia buat kuantitatif, iaitu pencapaian kemahiran literasi awal. Yang etnik dengan dengan akademik tu dia hanya guna demografi dalam instrumen dia. Instrumen kan ada maklumat demografi, apa jantina dan sebagainya. Itu saja. Okey, dia nak tengok hubungan. Okey, pergi ke bab 4. So kalau tengok demografi ini memang kena ada lah dengan etnik tadi. Ini etnik. So akan menjawab. Yang lain-lain tu mungkin dia akan guna dalam bahagian perbincangan. Okey. Okey, ni contoh. Ini 4.3. Kan objektif pertama tadi nak tengok pencapaian kemahiran literasi awal kanak-kanak. So dia jadikan objektif pertama. Dia jelaskan. Ada penerangan. Okey, ada analisis. Mula-mula dia buat dalam literasi tu ada beberapa komponen. So ini penerangan dia. Ini data dia. Analisis dia guna mean. Just deskriptif saja. Dia tak ada inferensi lah, deskriptif. Dia guna mean saja, nak tengok tahap kan, tahap pencapaian je. So inilah data dan analisis dia. Dia guna analisis deskriptif, data kuantitatif. Apa dapatan dia? Inilah dapatan dia. Tahap pencapaian kanak-kanak sedang menguasai. So itu yang saya kata, ada analisis, ada data dan ada dapatan. Mengikut objektif. Dan seterusnya lah. Kalau ada tiga. Tapi kadang-kadang dia akan tengok ada sub-sub topik kecil lagi. Kalau ikut keperluan lah. 4.3. 4.4 dia akan tengok hubungan. Mana dah hubungan. Ini keseluruhan, komponen dan sebagainya. So keseluruhan dia sedang menguasai. Ini umur 3 plus tahun. Hubungan. So 4.4 ini objektif kedua. Faktor etnik dengan kemahiran literasi awal. Melayu, Cina dan sebagainya. Ini dia punya deskriptif, dia punya formula etnik dia. Korelasi hubungan, ada korelasi tak? Contohlah. So ini data dia. Dan sampailah rumusan. Itu je lah. Okey, berdasarkan pengalaman saya untuk bab 4 ni, dia ada perbezaan ni. Kalau kuantitatif, kajian kuantitatif, biasanya dia yang sukar tu ialah masa collect data. Sebab dia kuantitatif perlukan sampel yang ramai. Contoh macam tinjauan at least 100 orang. Contoh kalau macam eksperimen mungkin dalam 30 orang. So dia perlukan ramai sampel. Dia masa kekangan dia banyak tu ialah masa collect data. Tapi sekarang saya nampak lagi kerana ada Google Form dan sebagainya memudahkan lah. Tapi bila part analisis dia mudah. Sebab data dah ada, tinggal data dia analisis dan laporkan. Tapi kalau kualitatif berdasarkan pengalaman saya nampak masa collect data tu sampel tak ramai. Cumanya cabarannya ialah nak dapatkan data yang banyak. Sebab tu dia kena ada triangulasi. Kalau kualitatif perlu ada temu bual, perlu ada pemerhatian, perlu ada analisis dokumen. Dan masa analisis pun cabaran juga. Sebab nak analisis bukan analisis kita guna data mentah terus tak. Kita kena analisis guna cara bertema. Analisis bertema, tengok tema-tema dan sebagainya. Kena fikir, kena interpret data. Kita dah transkripsi, interpret data tu, apa meaning data tu. Kena jelaskan. Bukan kita, maksudnya kita ada data, contoh hasil temu bual, tapi kita nak interpret data temu bual yang asal itu menjadi ayat ilmiah. Itu cabarannya. Contohlah kan, contoh kita punya pemerhatian, kanak-kanak menendang bola sambil menjerit dan sebagainya. Itu kita punya data. Tapi macam mana kita interpret data tu dalam penyelesaian ilmiah? Oh, kanak-kanak telah menunjukkan kemahiran, contohlah kemahiran
motor kasar dapat contoh itu kekangan nak interpret data kualitatif. Simple sikit tapi nak banyakkan data, triangulasi dan interpret data. Tapi flow-nya sama juga, ikut objektif dan ada data-data yang disusun untuk menjawab persoalan kajian. Kalau ada 3 objektif, 3 dapatan. Dalam satu dapatan tu kalau boleh kualitatif triangulate untuk menyokong antara satu sama lain lah. Tunggual disokong oleh pemerhatian, disokong oleh analisis dokumen dan sebagainya. Saya tunjuk lagi satu contoh tesis. Ini tadi tu tesis PhD, master. Yang saya tunjuk ni tesis PhD. Okey, tesis PhD untuk bab 4. Okey, tab. Bukan tab. Windows. Ini pun saya dapat soft copy ni daripada pustaka opsi, daripada repository tadi ni, tengok. Dia ada pustaka opsi kat sini dan sebagainya. Keberkesanan kitab cerdas ini daripada Dr. Rashida Ilyas, student NCDRC juga dulu. Masa saya buat PhD saya banyak rujuk tesis ini. Pembangunan dia lebih pada bangunkan modul, saya bangunkan instrumen, tapi flow tu lebih kurang sama. So saya rujuklah. Tengok dia punya objektifnya. Kita tengok objektif dan dapatan. Alamak, ini yang tak full lah. Saya ada dapat full, tapi bukan ini. Okey, tak apa. Kalau tak boleh, saya rujuk tesis saya lah, senang. Saya backup, ada beberapa. Tak dapat buka tu, buka ni. Okey. Okey, bila habis pengajian juga, satu memang kepuasan lah. Tapi satu lagi yang saya sedar, bila kita niat kita betul dan sebagainya, kita sedar makin banyak kita belajar sebenarnya. Bila habis saya study kan, kadang-kadang saya fikir sebenarnya banyak benda lagi yang saya tak tahu. Bila saya kata, oh macam ni, macam, tapi kita kena stop juga titik nota terakhir tu. So kadang-kadang jangan nak ambitious sangat, nak semuanya apa banyak sangat. Kalau kadang-kadang saya kena fikir, saya kena stop, saya kena biar dulu ni, kena teruskan ni. Kalau tak habis tadi. Saya sampai tak level tu kena cakap diri sendiri, janganlah semua benda nak buat dalam satu tesis ni. Bukan nak buat satu dunia punya kajian. Kena fikir juga, jangan terlalu complicated sangat, jangan terlalu nak perfectionist. Rasa ini dah cukup standard, okay, proceed. Saya macam tu. Dan hari bila saya habis PhD, bukan saya masuk habis PhD, oh saya dah pakar dah, saya dah tahu dah semuanya. Tak. Saya fikir ada benda lagi kita tak tahu. Sebab itulah yang sebenarnya realitinya. Ilmu Allah tu kan luas. Ada benda yang kita tak tahu. PhD pun kita buat satu kajian kecil tapi in-depth, mendalam. Bukan semua benda kita tahu. Ada benda yang saya tak tahu. Contoh, saya buat kajian, saya guna model ADI, pembangunan. Macam Cikgu Kaizira dengan siapa rating dia guna DDR. Saya bukan expert DDR, dia orang lagi expert. Contoh, ada benda yang kita kena explore. Alright. Saya bagi tunjuk saya punya tesis sama juga. Tak adalah perfect, tapi saya rasa asal saya kata cukup standard PhD, dah proceed. Sama lah dengan kamu rasa dah cukup standard mode A, proceed. So saya bagi tunjuk ni, saya terus terang bukanlah yang perfect, tapi bolehlah mencapai standard PhD. Bila saya tengok balik, ada salah ni saya buat ni, tak apalah. Nak buat macam mana kita nak tamatkan juga nota terakhir tu. Kalau tak, tak tamat-tamat lah. Okey, ini tajuk tesis saya, pembangunan dan kebolehgunaan. Ini pun saya dapat daripada library opsi. Saya punya sendiri, saya pun download sendiri saya punya. Padahal ada je soft copy yang ni kan. Tengok objektif. Mana objektif? Ratin dah download saya punya ni, tesis. Sudah doktor.
Bolehlah buat rujukan mana yang perlu. Okey. Mana objektif kajian? Ini bab 2. Okey, ni. Objektif kajian saya membangunkan iklan instrumen untuk menilai. Kemudian menentukan kriteria psikometri. Menapasi tak penguasaan. Ada 5 lah. PhD panjang sangat dan sebagainya. So, bila bahagian dapatan saya bab ada 2 bab. Sebab 2 fasa, pembangunan 1 bab, kebolehgunaan 1 bab. So, samalah. Cuma saya nak bagi tunjuk contoh apa? Data kualitatif. Kualitatif saya guna analisis dokumen. Itu je lah untuk backup data. Okey, contoh bab 4. Mana Okey, pembangunan ikhlas. Sepatutnya dapatan kajian biasanya. Tapi saya ada 2 lah. Satu pembangunan, satu untuk pembangunan je objektif pertama. Kebolehgunaan. Okey, sekejap ya, ada call. Ada call dari mana? Angkat. Halo. Hello. Ya? Oh. Bayar? Sebab? Macam mana sebab saya kat office ni. Kat rumah, adalah kat rumah. Meskom saya boleh ambil. Tapi tu lah nak bayar tu macam mana? Hello. Yelah, boleh macam tu. Alright, thank you. Mana dah? Allah. Alright. So macam biasa dah, latar belakang responden, macam samalah. Pendidik, ini itu semua. Okay. So objektif pertama saya, ni saya ada jelaskan, walaupun objektif kajian ini tidak memfokuskan secara langsung terhadap faktor demografi yang di atas ni lah. Namun maklumat adalah penting mempengaruhi dapatan kajian. Jadikan maklumat tambahan untuk dikaitkan dengan dapatan yang dibincangkan oleh pengkaji. Lama ada call lagi lah. Hello. Ada kelas, kenapa? Ya sudah bang, settle. Barang JC tu. Yalah, kalau mau bilangnya mau bayar apa semua. Okey lah. Alright, mana dah? Okay, to be continue. Saya jelaskan lah, akan dibincangkan. So saya gunalah. Kalau tak bincang, tak guna dalam dapatan, tak guna perbincangan, tak perlu letak lah. Tapi kalau guna, boleh letak. So objektif pertama saya pembangunan. Dalam pembangunan tu saya guna ADI. So adalah analisis apa yang saya buat. Ini saya buat apa, tinjauan literatur, analisis keperluan lah, apa-apa yang ada. Lepas tu analisis dokumen. Ini contoh dapatan analisis dokumen. Ini pun saya rujuk daripada Rashidah Ilyas, format dia. Dokumen apa, bahagian mana dalam dokumen tu, tajuk dia, muka surat berapa, apa penyataan. Kita analisis lah dokumen tu. Kandungan kurikulum, keperluan pembangunan alat pentaksiran. Ada penyataan, ini contoh lah. So kualitatif boleh buat macam ni untuk analisis dokumen dan sebagainya lah. Ini pula saya guna soal selidik. Kalau soal selidik itu adalah bentuk persen dan sebagainya lah, deskriptif.
Cuma saya nak simpulkan untuk bab 4, kamu kena tahu tentang, first kena ada data lah. Bila ada data, kena cari analisis data yang sesuai untuk kamu punya untuk menjawab objektif kajian. Sama ada analisis data kuantitatif atau kualitatif. Kalau kuantitatif, deskriptif. Ada deskriptif, maksudnya ada mean, kekerapan, persen, dan inferensi yang guna SPSS. Tengok perbezaan ke, tengok hubungan, tengok faktor peramal dan sebagainya. Kalau yang itu untuk student saya, dia boleh rujuk yang buku dalam Google Drive untuk kuantitatif. Kalau kualitatif, biasanya kita buat analisis dokumen macam tadi lah. Kalau analisis naratif, macam temu bual, pemerhatian, kena guna analisis yang sesuai. Paling mudah, guna analisis bertema. Analisis bertema, cari tema-tema, combinekan. Adalah tekniknya. Nasihat saya, okey, perlu, kalau tak tahu, perlu belajar. SV tak akan ajar, kamu kena cari, sama ada pergi ke bengkel IPS ataupun pergi ke bengkel berbayar. Sebab tu kita punya pengetahuan, kita kena kuasai benda tu. Sama juga macam kuantitatif. Kalau tak tahu guna SPSS, kena belajar sendiri ke, guna YouTube ke dan sebagainya ke, buku ke. Tak boleh juga ada bengkel IPS, tak boleh juga ada bengkel berbayar. Yang itu kita kena kuasai. Sebab SV biasanya dia cek saja, ni dia hanya bimbing saja, ini betul, bukan nak ajar. Benda-benda tu kita kena kuasai sendiri. Okey, sama juga macam Rati dan Cikgu Kaizira dia expert DDR. Cara analisis DDR ada bendanya. So kamu kena explore lah benda tu. Ada dalam buku, ada dalam YouTube, ada dalam bengkel, join. Kena expert analisis data. Ada data, macam mana nak analisis data untuk bidang saya lebih pada kuantitatif. Saya tak berapa expert kualitatif, tapi adalah saya terlibat dalam kajian-kajian kualitatif juga, tapi tak adalah expert dalam analisis data kualitatif. Kena belajar, kena cari. So saya rasa itu untuk bab 4. Boleh clear tak? Clear Clear doktor, clear. Okey. Alhamdulillah. Poinnya susun mengikut objektif ataupun persoalan, ada analisis. Itu buktinya ada data dan ada dapatan. Tengok balik objektif. Sentiasa tengok balik. Selarikan. Okay, the next round is bab 5. Okay. Boleh kita teruskan bab 5. Saya target 4.30 habis lah ya. Hopefully tak boleh lama sangat. Boleh. Tak boleh lama sangat, nanti pening. Tak boleh lama sangat. Biasa sejam setengah okey lah. Mana dah saya punya tadi Google Meet. Okey, pasca share. Kualitatif pun tadi lebih kurang sama jugalah. Okey. Ada yang kata kalau macam kuanti guna SPSS, kualitatif pun sebenarnya ada software, tapi bergantung pada data kita. Kalau banyak data perlukan SPSS, gunalah NVivo, guna Atlas TI. Itu kena belajar. Itu antara contoh analisis data yang digunakan untuk kualitatif. Saya sempat guna NVivo. Zaman saya sempat guna NVivo. So masa dulu master dulu saya ambil mode B. Ada kelas, saya ambil kelas kualitatif. Adalah asalnya nak buat kualitatif, pergi kuantitatif. Itulah rezeki yang ada. Okey, seterusnya bab 5, apa yang perlu ada? Sama juga perbincangan dan kesimpulan. Sama seperti biasa, mula-mula ada pendahuluan 5.1 dalam satu perenggan saja, jelaskan apa kekandungan dalam bab itu, apa yang nak dibincangkan. Nampak besar sangat pula. Okey. Kita tengok dulu indikator deskriptif dia. Tengok kamu punya perbincangan secara komprehensif dan memenuhi keseluruhan objektif kajian serta dikaitkan dengan ilmu, teori, model. Memberi sumbangan baharu daripada aspek teori, metodologi praktikal dan lain-lain. Mencadangkan kajian lanjutan.
Lagi kalau mode B dengan mode C sama. Perbincangan keseluruhan objektif, implikasi sama juga. Kajian lanjutan lebih kurang lah. Tapi dia tak adalah sumbangan baru. Kalau mode A, PhD kena ada sumbangan baharu. Ini just sampai implikasi kajian sahaja. Saya memang masa PhD tu antara soalan yang ditanya, apakah kamu punya contribution, new contribution for knowledge and theory. Jawablah apa yang patut. Okey, first pendahuluan 5.2 perbincangan. Saya tambah sikit. Biasa kalau sebelum-sebelum ni tak ada dalam ni, tapi boleh tambah. 5.1 pendahuluan. 5.2 boleh buat ringkasan kajian, supaya kita bila baca tu kita imbas kembali, rumuskan. Ringkasan kajian 5.2 ringkasan kajian. Okey, tolong tengok dalam ni tak ada. Ringkasan kajian apa yang perlu yang kamu catatkan, perlu tulis. 5.2 ringkasan kajian boleh buat dalam beberapa perenggan. Okey, yang pertama sekali, terangkan balik apa penyataan masalah kamu. Biasa kita ambil copy, edit, paste daripada bab 1. Penyataan masalah ada ke atas, tak perlu buat baru. Ringkasan kajian tak perlu buat baru, ambil yang sedia ada dalam bab-bab yang sebelum. Penyataan masalah. Dan penyataan masalah, apa kamu punya tujuan ataupun objektif kajian, ambil balik daripada bab 1. Kemudian yang seterusnya ialah apa metodologi kajian, ambil daripada bab 3. Metodologi boleh merangkumi apa kamu punya design, apa kamu punya pendekatan, apa kamu punya populasi dan sampel, apa lagi instrumen, lokasi. Itu saja metodologi. Kemudian lepas metodologi ialah dapatan. Apa dapatan kajian kamu? Rumuskan. Bukan ni, just rumuskan apa yang kamu berdasarkan objektif kajian, objektif 1 dan sebagainya. So itu ringkasan kajian. So bila tengok balik, okey, keseluruhannya ada. Sebab bab ini nak bincangkan dapatan. So sebelum nak bincang dapatan, kita nak imbas kembali rentetan apa yang berlaku dalam bab 1 dan sebagainya. Yang penting ringkasan kajian tu ada masalah, objektif, metodologi dan dapatan. Cukup. Seterusnya 5.2 perbincangan. 5.2 ini kamu boleh juga buat subtopik. 5.2, okey. Kemudian bila ada ringkasan tu dia akan jadi 5.3 lah. Okey, tetapi saya contoh ni 5.2 perbincangan. Subtopik pertama 5.2.1 kamu boleh buat untuk dapatan kajian yang pertama. Ikut objektif juga. Kalau ada 3 objektif, kena bincangkan 3 objektif itu. Macam tadilah, macam Pak Syekman tadi, ada objektif tentang yang mengikuti program PKK, pencapaian dia macam mana, bincangkan. Objektif kedua, yang tidak mengikuti, pencapaiannya macam mana, bincangkan. Objektif ketiga, perbezaan, ada beza tak ada beza, bincangkan. Kalau ada 3 objektif, ada 3 subtopik perbincangan, mengikut sama juga, mengikut perbincangan, mengikut objektif kajian. Sebab tu saya, kalau student saya, bila saya penulisan tu, memang kita panggil dia koheren. Maksudnya selari, konsisten, perjalanan tu sama daripada bab 1 sampai bab 5. Kalau berdasarkan objektif kajian, dia punya penunjuk jalan tu ialah objektif. Okey, contoh bab 1 objektif. Bab 2 pun literatur review pun fokus pada objektif. Bab 3 pun sama, fokus pada objektif, nak capai objektif tu. Bab 4 pun sama, laporkan dapatan kajian mengikut objektif. Bab 5 pun sama, susun perbincangan mengikut objektif. So orang takkan argue dah, semua jawapan tu ada dalam tu, kamu dah susun dah cantik-cantik. Itu yang poinnya, kena betul-betul objektif kajian tu tepat, boleh diukur, boleh dijawab. So bila baca, dapatan okey, cukup. Objektif 1, dapatan ada, perbincangan ada. So dia selari. Tapi dalam bab boleh susunlah perbincangan 1 untuk objektif 1. Jadikan subtopik lah. Dan 2, itu dia punya technically. Apa konten yang perlu kamu buat? First, untuk bahagian perbincangan, untuk perbincangan yang pertama tadi, objektif pertama. First, nyatakan kamu punya dapatan secara generally. Apa dapatan kamu? Contoh, contoh kajian tadi, kanak-kanak
yang mengikuti program PKK menunjukkan pencapaian membaca yang tinggi. Contoh, itu dapatan. Ada yang kata perlu letak tak dia punya kalau kuantitatif lah, nombor dan sebagainya, terpulang. Tapi biasanya saya ni kata kadar dapatan tinggi tu pun dah cukup. Sebab nombor-nombor tu semua dah ada dalam bab 4. Sama juga kualitatif. So dapatkan rumusan dapatan. Okey, tinggi. Lepas kamu dah jelaskan kamu punya dapatan, perlu nyatakan sokongan kajian-kajian yang lepas. Kalau ada, tak semestinya. Kalau ada, okey, boleh buat. Okey, kajian ini disokong oleh bla 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 bla. Kalau ada lah, kalau tak ada tak apalah, teruskan, bincangkan teruslah. Macam apa? Kalau mungkin perasan Dr. Osman Dr. Oti daripada UPM, dia argue benda ni. Dia kata kenapa perlu? Saya kata kalau ada, adalah, tapi tak wajib. Tapi yang jadi masalah bila wajib. Tak semestinya. Kalau ada, baguslah, maksudnya kajian kita valid, sah. Orang lain pun dapat benda yang sama. Kalau tak ada lagi, tak apalah, kita buat kajian yang baru, kita bincang benda lain, kan? Kalau ada, okey, teruskan. Kalau tak ada, teruskan benda lain. Okey, dapatkan disokong oleh kajian-kajian dan sebagainya. Alright, lepas ada sokongan, itu pilihan. Lepas itu kita kena biasa dalam perbincangan lah menunjukkan kita, kat sini lah sebenarnya menunjukkan kita punya pemikiran, penulisan yang aras tinggi. Kita punya, macam mana kita nampak secara keseluruhan, gambaran menyeluruh kajian kita ni. Kita nak jawab, biasanya kalau perbincangan saya selalu tertanya, kena jawab why dalam tu. Why, bincangkan soalan-soalan aras tinggi lah. Why, kenapa tinggi, kenapa dapat dapatan tinggi. Bincangkanlah why tu, berdasarkan ilmu, berdasarkan teori, berdasarkan model, berdasarkan kajian lepas. Guna balik apa yang ada dalam bab 2 tinjauan literatur, tarik. Sebab tu saya selalu sarankan pelajar saya, kalau buat tinjauan literatur, ikutlah objektif, supaya senang nak tarik. Objektif 1 dah ada dia punya literatur, segi ilmu, teori, model, kajian lepas, susun untuk menjawab why tadi. Kenapa? Okey, menurut model ni dia AEYC mengatakan PKK bla 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 bla. Kajian-kajian lepas pun menunjukkan berdasarkan teori ni full. Sebab tu tak, kalau minta literatur lengkap, kamu takkan banyak masalah untuk mencari benda-benda teori ataupun kajian-kajian lepas baru. Sebab bab 2 dah ada dah, just tarik. Itu kegunaannya tinjauan literatur, bukan saja-saja tulis. Untuk support kamu punya dapatan, untuk jawab sama ada sokongan ataupun menjawab persoalan why. Lepas itu, lepas why, saya selalu tekankan persoalan so what. Jawab persoalan so what. Satu why, kedua so what. Apa yang perlu, apa yang berlaku, apa. So macam tinggi, so what. So maksudnya bincangkanlah maksud PKK memang menunjukkan ni dan sebagainya, perlu diberikan kepada contohlah. Fikir yang itu. Maksudnya kat sini apa pemaknaan dapatan kita, pemaknaan dia punya ni, signifikan dia untuk perbincangan awal itu. Ataupun boleh buat biasa kita tulis dalam bentuk reflektif. Penulisan reflektif, reflective writing, kaitkan dengan pengalaman kita, apa keperluan dia, dan akhir sekali boleh menghasilkan solusi dan sebagainya dalam perbincangan. Ini sebenarnya memang kena ada kamu punya argument, pandangan kamu sendiri. Inilah menampakkan kesarjanaan, bukan lagi copy paste dan sebagainya. Kena fikir, duduk sekejap. Perbincangan ni kena ambil masa tenang. Ambil masa tenang untuk berfikir. Okey, saya dapat result ni, rasa mula-mula fikir dulu, tengok rasa why, kenapa. Listkan beberapa faktor lah kenapa. Dapat faktor tu, okey, rujuklah pada ilmu teori model. Sebab pandangan kita perlu ada sokongan, bukan shot sendiri. Tapi ideanya tu datang daripada kita dan ada backup daripada rujukan lain. Itu memang cantik lah. Itu baru satu dapatan. Dapatan kedua pun ikut proses yang sama. Sokongan, why, so what, dan apa-apa mungkin yang perlu dibincangkan dalam sini. Kadang-kadang dalam perbincangan tu saya kaitkan mungkin ada dapatan yang tak berapa cantik dan sebagainya. Kita boleh bincangkan kenapa. Itulah jadi why. Mungkin sebab faktor sampel tak cukup, instrumen tak berapa berkualiti contohnya, pelaksanaan eksperimen tak berapa. Itu kita boleh bincang.
Itulah menjawab why. Banyak benda boleh bincangkan juga aspek metodologi, aspek demografi tadi. Kenapa macam ni tinggi demografi, kebanyakannya apa, parents macam mana, tinggal di mana. Macam mungkin boleh kaitkan dalam perbincangan tadi untuk menjawab why. Demografi dari aspek metodologi, bukan setakat aspek dalam bab 2 tu tadi yang ilmu teori kajian-kajian lepas, boleh juga kaitkan dengan aspek metodologi tadi, sama ada instrumen, sampel, demografi. Sebab tu kena berfikir abroad, kena luas. Kena santai-santai dulu, jangan stres-stres. Kalau stres tu berehat sekejap, maybe 2-3 hari. Okay, dapat fail, okay, jom kita tulis. Dengan sebab iyalah, dengan apa? Dengan semangat nak bincang tentang dapatan kajian kamu. Poinnya ialah apa dapatan, sokongan, why, so what. Settle. Dengan yang tadilah, itu bahagian perbincangan. Okey. Seterusnya saya teruskan kalau tak ada soalan. Implikasi kajian. Okey. Boleh? Boleh, doktor. Penat saya bercakap ni. Satu hari saya bercakap je. Tak boleh saya cakap, lepas ni kamu buat. Mana dah? Okey, implikasi kajian. Mana dah tadi? Okey, implikasi kajian. Perbincangan dah settle. Bila lepas perbincangan, bolehlah tarik nafas lega sikit. Sebab perbincangan tu yang paling critical thinking, kritis and critical. Kita mengargumen dan sebagainya. Kat situlah kita bermain punya statement dan ada sokongan. Okey, implikasi kajian senang. Okey. Implikasi kajian boleh kaitkan dengan aspek implikasi kajian terhadap pihak berkaitan. Saya biasanya implikasi kajian boleh buat 2 subtopik lagi di bawahnya, 5.3.1, 5.3.2. Satu ialah implikasi terhadap aspek theoretical kalau ada, kalau untuk dan yang kedua ialah aspek dari segi praktikal ataupun amalan. Tapi untuk ni mod B kena ada, kamu kena nyatakanlah dari segi aspek sumbangan baharu lah. Implikasi kajian itu mungkin dari segi aspek teori ataupun praktikal, dua-dua. Samalah, dua-dua kamu pecahkan teori, implikasi terhadap teori, implikasi terhadap amalan ataupun teoretikal. Dua. Kalau teori, apa teori? Apa sumbangan kajian kamu terhadap teori? Mungkin sumbangan kamu apa? Aplikasi teori dalam bidang yang baru, dalam aspek fokus kajian kamu. Mungkin tak adalah sampai menghasilkan satu teori baru. Mungkin lebih pada aplikasi teori. Okey, apa dan sebagainya. Tapi tak banyak sangatlah tentang theoretical. Okey. Kemudian dari segi aspek amalan, ini yang biasa yang ramai yang buatlah dari segi aspek amalan. Apa implikasi kajian kalau amalan tu dari segi kepada pihak-pihak yang berkaitan. Kalau awal kanak-kanak ni paling simple, yang paling dekat dululah. Dan tengok relevan kajian kamu. Kalau fokus kajian kamu ni dah lah kualitatif, buat satu center je, tiba-tiba implikasi kajian ni kepada negara. Kenalah juga kat mana kita punya level. Okey, mungkin paling senang, paling dekat untuk kanak-kanak, untuk parents, untuk guru. Kalau lebih sikit, rasa-rasanya dia boleh dikaitkan mungkin lebih kepada apa? Pihak sekolah ataupun institusi kerajaan, kalau sampai ke level itu. Kalau tak perlulah. Mana yang relevan dengan kamu punya dapatan kajian kamu. Okey, implikasi kajian. Implikasi kajian tu kesan impact dapatan kajian kamu. Contoh tadi macam PKK ni okey tinggi. So implikasinya yes, perlu ada kanak-kanak perlu mendapat contohlah mendapat pendidikan awal kanak-kanak. Kalau boleh menyeluruh, semua mendapat dan sebagainya. Itu contoh implikasi kajian dari segi aspek amalan. Boleh kaitkanlah pihak-pihak yang berkaitan. Alright, implikasi kajian aspek teoretikal dan amali. Kemudian cadangan kajian lanjutan yang relevan. Ramai orang keliru antara implikasi kajian dengan cadangan kajian lanjutan ni ataupun cadangan.
Implikasi kajian juga ni kamu boleh masukkan juga cadangan-cadangan kamu kepada pihak-pihak yang berkaitan. Itu implikasi lah, tu implikasi kajian kepada amalan. Tapi ada yang buat cadangan kajian lanjutan, kat situlah juga cadangan untuk kepada pihak-pihak berkaitan. Lain. Cadangan untuk pihak-pihak berkaitan, contoh ibu bapa perlu macam ni, guru perlu macam ni, berdasarkan dapatan kajian. Itu boleh kita masukkan dalam implikasi kajian aspek amalan. Untuk cadangan kajian lanjutan, lebih kepada kajian akan datang dah buat macam mana, yang berbeza dengan kajian kamu. Contoh kamu buat kualitatif, kamu cadangkan kalau boleh kajian ni buat lagi dalam bentuk kuantitatif contohnya. Dan sebaliknya kamu buat kuantitatif mungkin itu dari aspek metodologi. Apa kajian yang perlu dibuat bagi menambah baik kajian yang sedia ada, kajian yang kamu buat. Contoh kamu libatkan mungkin kalau ni 10 orang, mungkin kajian datang mungkin lebih lagi. Mungkin kamu buat kajian di luar bandar, mungkin boleh melibatkan beberapa tempat dan sebagainya. Itu satu dari segi aspek metodologi. Berbeza dengan kajian kamu. Boleh juga kajian lanjutan berdasarkan fokus kajian. Mungkin pada tahun ni kamu hanya fokus pada kemahiran membaca. Mungkin akan lain boleh fokus kepada kemahiran-kemahiran menulis ke, ataupun kemahiran lain macam mana. Fokus kajian. Contoh macam Ratin dengan siapa, Cikgu Khairiza mungkin guna buat pembangunan saja, sampai fasa pembangunan. Fatih sampai reka bentuk. So mungkin kajian lanjutan perlulah buat sampai settle lah sampai semua fasa pembangunan tu. Contohlah mungkin contoh lagi, itulah maksudnya cadangan kajian lanjutan yang berbeza, yang menambah baik kajian-kajian yang kamu buat sekarang. Apa yang kamu tak sempat buat, nak tambah baik. Okey, lagi itu cadangan kajian lanjutan mungkin dari segi aspek metodologi, aspek fokus kajian, apa lagi aspek. Itu je lah yang saya rasa yang perlu yang dilakukan. Dan mungkin ada juga kelemahan asal dah. Mungkin juga ada kelemahan kajian yang kamu buat sepanjang kamu buat ni, mungkin ada kelemahan. Okey, nyatakan juga ini kelemahan dan apa yang perlu diperbaiki. Itu cadangan kajian lanjutan. Biasa yang panjang di sini yang bagian perbincangan je lah. Yang lain itu just formality, just tapi biasa kalau untuk peringkat mode A, PhD, dia akan tengok implikasi juga. Apa implikasi kajian kamu, sumbangan kajian tu, novelty. Okey, dan seterusnya penutup. Penutup kalau boleh jangan bagi idea baru, jangan ada rujukan lagi dalam penutup. Semua bab-bab pun sepatutnya penutup atau kesimpulan tak ada rujukan dah. Just nak simpulkan. Apa yang perlu kamu simpulkan, sama jugalah. Simpulkan sejauh mana kamu mencapai objektif kajian. Dan apa objektif kajian, sejauh mana dia punya implikasi kajian kamu. Just ringkas saja secara umum. Dan apa yang perlu di dalam maksudnya penambahbaikan yang akan datang, cadangan-cadangan yang perlu dibuat. Itu je lah, sejauh mana menjawab objektif, apa implikasinya secara general, dan apa cadangan-cadangan yang seterusnya. Dan akhir sekali mungkin boleh apa pemaknaan kajian kamu ni, signifikan yang implikasi pemaknaan lah, pemaknaan dapatan kamu yang kau boleh rumuskan mungkin dalam 2-3 perenggan pun dah cukup. Tapi jangan ringkas sangat, satu perenggan tak cukup. Satu untuk sejauh mana mencapai objektif, satu lagi untuk implikasi kajian kamu ini secara umum. Kemudian apa pemaknaan ataupun yang seterusnya lah, pemaknaan kajian kamu secara overall, menyeluruh. Jangan tambah pula benda-benda baru pula dalam penutup, nanti tak habis, kena tambah pula satu bab. Alright. Okay, settle untuk bab 5. Dalam sini kalau boleh elakkan, saya nak ingatkan juga, kalau dalam bab 4 hanya melaporkan dapatan kajian ni dan interpret data sikit, apa maksudnya. Jangan bincangkan dapatan dalam bab 4. Kadang-kadang yang bincangkan dalam bab 4. Tapi I'm not sure juga untuk kualitatif, sebab saya tengok kalau artikel-artikel ada yang dia bincang sekali. I'm not sure untuk kualitatif, tapi ada je yang saya nampak, ada je yang buat macam ni.
Okey, itu rujuk balik kepada buku-buku pendidikan ataupun SD kamu lah. Tapi kalau saya lebih suka cara macam ni. Dapatan-dapatan, tak payah susah dulu nak bincang. Lepas tu ni kita bincang dengan sebaiknya. Alright. Boleh? Okey, boleh faham doktor. So boleh siap dah ni Ratin. Kalau dah faham. InsyaAllah doktor. Yang Nanti penting tunggu responden yang lain. ada data. Percayalah kalau dah ada data, cepat je. Nak semangat nak habis. Yang penting ada data terus buat. Kita bagi lama ni bisa bila nak collect data nak tunggu responden jawab kan. Nak ni bila dah dapat dah cukup, memang tak tunggu dah, dari kita je nak jalan. Dan kalau ada diberi kemudahan dari segi masa, kesihatan dan sebagainya, okeylah, insya-Allah lah. Okey. Ada apa-apa soalan? Saya rasa itu saja yang saya nak sampaikan hari ini untuk bab 4 dengan bab 5. Untuk spesifik analisis data dan sebagainya itu kena cari. Kena hari-hari bengkel dan sebagainya untuk memahami macam mana nak analisis data. Alright. Okey kot. Boleh. Jangan stres. Memang kita stres dalam belajar, tapi jangan layan sangat. Habis masa untuk belajar habis, balik pergilah jumpa kawan-kawan, anak, isteri, suami dan sebagainya. Buat macam biasa. Tapi memang kadang-kadang tak boleh tidur tu biasalah. Saya tak boleh tidur tu biasa. Sampai nak menangis pun biasa. Saya ni pun lelaki pun kadang-kadang down juga. Biasa. Siapa tak rasa lalu tu tak sampailah level master, tak sampai level PhD lah tu. Kena rasa tu semua tu. Okey. Saya rasa itu saja. Kalau tak ada apa-apa, itu saya mendoakan semuanya diberikan kemudahan dalam pengajian, dipermudahkan jalan dan sebagainya, dan dapat menamatkan pengajian. Okey. Ya. Saya harap dapatlah serba sedikit membantu ya. Boleh send tu tu. Apa dia? Boleh send tu screen apa itu doktor? Send yang Aku ni. ya, sama-sama. Maksudnya report doktor. Rekod. Nanti saya send link dalam Google Drive. Kalau yang lain ni anak ni nanti apa Cikgu Zira akan bagilah ya. Kak Riza. Saya akan bagi. Ali. Saya akan bagi dekat dia lah. Okey doktor, terima kasih. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam. Okey, bye-bye. Teruskan perjuangan sampai titik nota terakhir. Don't give up. Okey doktor. Okey, bye-bye. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam semua. Ya.